Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertemu lagi pada malam ini. Saya ucapkan selamat malam kepada rakan-rakan. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Rakan-rakan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya fikir pada malam ini lebih kepada kita mengulang, kita lebih kepada mengulang, kita lebih kepada mengasah minda. Kita lebih kepada meneliti tentang sifat-sifat market yang lepas. Sifat market yang lepas ini biasalah pada rakan-rakan yang mengetahui kita bukan sekadar mengulang orang kata kita bukan sekadar pakar dalam mengulas market-market lepas. Tujuan kita mengulas adalah untuk perjalanan sesuatu supaya sesuatu perjalanan yang kita telah pun ulas di masa-masa yang lalu sememangnya ia akan berulang lagi di masa hadapan. Rakan-rakan yang saya hormati lagi, kasihi sekalian. Market ini bukannya bermaksud perjalanan dia tu sama. Perjalanan market yang lepas-lepas tu adalah amat berlainan. Dari segi volumenya, yang biasanya dari segi chart patternnya, dari segi candlestick patternnya amat berbeza. Yang mana gabungan-gabungan bagi perjalanan itu berbeza dan bentuknya itu sebenarnya tidak berulang di masa hadapan. Jadi yang berulang ialah sifat-sifat yang melibatkan gabungan chart pattern yang tertentu. Kita back to the basic. Rakan-rakan perlu faham beza candlestick pattern dan beza chart pattern. Berbeza tu. Candlestick pattern ni lebih kepada pattern bagi sesuatu candlestick itu. Bagi chart pattern pula ialah gabungan daripada candlestick pattern ni dengan beberapa gabungan menjadikan ia chart pattern. Begitu. Sebenarnya semakin jauh kita belajar, semakin jauh kita mengetahui, sebenarnya kita lebih dekat kepada penguatan basic. Begitu. Bentuk market dalam bahasa Malaysia lah.
Dari segi bahasa Inggerisnya, chart pattern. Begitu. Nampak tak keadaan itu? Dan apabila dispesifikkan ke dalam TBST ini, kita ada nama-nama khusus untuk chart pattern bentuk market kita yang tersendiri yang Adik Din telah telitikan. Contohnya, chart pattern adalah seperti gabungan laut tenang dan gabungan akhir perjalanan, laut tenang, gabungan candle arah. Contohnya menjadikan TKM contohnya. TKM itu chart pattern. Begitu. Nampak keadaan itu. Contohnya lagi gabungan candle sifat akhir perjalanan bergabung dengan candle songsang yang dominan. Nampak tak? Itu candlestick pattern. Apabila dia bergabung, ia menjadi chart pattern. Dan chart pattern kita yang dinamakan di TBST ini contohnya yang akhir perjalanan terus sambung dengan candle songsang. Kita kenali dia dengan trade kefahaman U contohnya. Nampak tak? Contohnya macam dulu yang songsang ni seperti smart trade. Begitu. Jadi perkara ini apabila kita sering berfikir, kita sering huraikan bagaimana sedikit demi sedikit berdasarkan guide yang diberikan. Begitu. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang saya telah khabarkan kepada rakan-rakan di pertemuan silaturahim di Kuala Lumpur 2 April baru-baru ini, kita di TBST ini tidak menggunakan indikator. Maksud indikator yang saya maksudkan itu, kita tidak ada indikator TKM. Nampak? Kita tidak ada indikator TKU. Kita tidak ada indikator khusus TKN. Kita tidak ada indikator khusus HHJ laut tenang. Kita tak ada HHJ TKU dominant indikatornya. Jadi bagaimana kita boleh mengesan? Begitu. Rakan-rakan, kita mengesan melalui apa yang saya perkatakan tadilah, iaitu dengan chart pattern. Yang mana chart pattern ini kita ada pattern kita yang tersendiri. Begitu. Bukan kita sekadar buat-buat sahaja. Apa yang Adik Din telah lakukan itu adalah melalui penelitian yang lama. Begitu. Dan bila kata penelitian yang lama, ia berdasarkan sifat berulang market. Jika sesuatu chart pattern itu, candlestick pattern ke, dia tidak berulang, bermakna dia bukan sifat market. Dan apabila ia berulang, bila dia berulang, dia adalah sifat market. Begitu. Nampak keadaan itu? Sekiranya di peringkat awal, saya amat yakin ada segelintir, ramai ataupun ramailah senang kata, sebab terus terang saya perkatakan, untuk kita di TBST ini, di peringkat awalnya adalah susah. Susah. Ataupun orang negeri Pahang kata, susah encik. Payah weh. Kalau orang Kelantan kata, oh, puah. Puah. Nak belajar puah. Payah weh. Ganah sikit bunyi orang Kelantan. Dia ganah dalam lembut.
Macam itulah. Macam itulah. Di peringkat awalnya, saya nampak apabila kita masih lagi dalam keadaan kosong, kita memang tidak nampak apa-apa apa yang dikatakan cat-cat pattern yang telah dipatternkan oleh adik Din. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya fikir pada malam ini seperti mana di peringkat awal tadi, saya nak ulas market lah. Fokus kepada ulasan saya pada malam ini ialah daripada perjalanan H1 dan juga perjalanan HHT. Jadi saya nak ulas daripada seminggu ataupun 2 minggu yang lalu. Begitu. Jadi saya nak ulas daripada seminggu ataupun 2 minggu yang lalu. Tambahan pula, dalam minggu baru-baru ini, terlalu ramai rakan-rakan yang PM saya, personal message saya, bagaimana status kedudukan perjalanan port di dalam perjalanan H1 ketika minggu yang lalu. Jadi saya sengaja diamkan. Saya sengaja diamkan supaya diam ini bukannya bermakna kita tidak belajar. Diam ini juga bermakna kita juga memberi sesuatu pengajaran, pembelajaran. Lebih kurang begitu. Supaya saya dapat memberi peluang untuk rakan-rakan berfikir yang mana satu perjalanan yang penting, yang melibatkan perjalanan besar, arah market yang besar, yang mana ia memberi efek, kesan kepada perjalanan market yang kecil-kecil ini. Okey, baik. Kita teruskan. Selesailah mukadimah saya sebentar tadi. Okey, baik. Saya mahu hantarkan screenshot yang saya pernah hantar sebelum ini. Baik. Kita lihat pada market 27 Mac dan 30 Mac di awal screenshot yang saya hantarkan itu. Bagi rakan-rakan yang mahukan lebih clear sekejap, saya hantar yang lebih clear. Saya upload sekejap. Sabar. Lambat sangat nak upload. File ni terlampau besar. Tapi tak apalah. Sekejap lagi apabila selesai upload nanti saya akan sharekan link dia. Okey, kita sambung. Waalaikumsalam Akak Halimah. Comel. Kita teruskanlah sementara menunggu file ini saya upload. 31.4 MB satu file. Saya buat dalam saiz yang besar. Saya pun terlupa nak kecilkan. Saya suka dalam kualiti yang besar di PC saya ini. Tapi bila nak upload dia jadi agak slow lah. Okey, baik. Perhati pada SS itu dahulu. SS itu pada 27 Mac, 30 Mac, 31 Mac. Itu kedudukannya pada ketika itu adalah dalam perjalanan HHT cell, yang mana dalam perjalanan HHT cell itu ia juga melibatkan antara perjalanan port di dalam perjalanan H1
yang mengarah kepada sel. Nampak Itu ialah pada ketika itu ialah pot besar, pot B dalam perjalanan menurun. Nampak perhati masa perjalanan menurun itu, market ketika ini disupport oleh enjin terus. Dia disupport oleh enjin terus. Sell, perhati berlaku di 31 Mac di HH1 high. Nampak ada berlaku enjin terus sell. Sebelum ni perjalanan ni sell, kita dah nampak status pot ni ialah pot B. Market kemudian didatang ke HH1 high seawal Tokyo. Nampak tak? Yang mana dia mewujudkan HHJ zone A, dan secara automatik juga ia mewujudkan HH zone A disebabkan kedudukannya di Tokyo ketika di HH1 high untuk HH zone A dalam pot. Yang mana apabila keadaannya begini, HH zone A yang berkedudukan di HH1 high pot, ia adalah menyokong arah HH1 sell. Yang mana apabila kita teliti lagi, perjalanan ini juga perjalanan sell. Nampak tak? Perjalanan HH1 ini juga ialah perjalanan sell. Tiba-tiba ada market datang semula ke HH1 high, membentuk HH zone A, bergabung dengan HHJ zone A. Apabila kata HHJ zone A ni, sudah tentu ada HHJ laut tenang yang bergabung dengan zone A pada ketika itu di 31 Mac Perhati screenshot saya itu warna merah, warna merun tu saya tandakan zone A. Di situ apabila kedudukan dia di HH1 high, ialah HH zone A. Ingat HH zone A ni kita dapat bezakan dia dari segi kedudukan. Sekiranya dia berada di tengah pot, dia bukan HH zone A. Ia hanyalah zone A biasa. Tetapi apabila ia berada di high ataupun di low, ataupun di high pot ataupun di low pot, ianya barulah HH zone A. Nampak keadaan itu? Baik. Cuba perhati apabila dia bergabung dengan HHJ zone A dengan kedudukan yang begitu, ia terus berfungsi sebagai enjin terus perjalanan HHT cell. Yang mana perjalanan HHT cell ini secara automatik ketika ini ianya di dalam perjalanan HH1 cell. Nampak perlu bezakan antara HHT cell perjalanan dengan HH1 cell perjalanan. Rakan-rakan perlu ingat juga, dalam perjalanan HH1 cell ada juga HHT buy. Nampak Dalam perjalanan HH1 buy ada juga HHT cell. Yang mana kalau kita nak mudah lihat, dalam perjalanan katakan dalam perjalanan HH1 buy daripada pot kepada pot yang baru HHT buy lebih banyak daripada HHT sell. Begitu. Sama juga dalam perjalanan HH1 sell. Antara daripada pot ke satu pot yang lain, exit pot buat pot yang baru, exit pot buat yang baru, perjalanan sell. Dia bukan semua dalam perjalanan HH1 sell itu, semuanya dalam tu HHT sell. Tidak. Begitu. Rakan-rakan perlu jelas itu. Dia ada juga HHT buy. Yang mana bila kita mengatakan ialah HHT,
Sudah semestinya di dalam sesuatu trend HHT itu ada HHJ awal, HHJ penyambung dan HHJ akhir. Apabila cukup kuota itu, bermakna lengkap perjalanan HHT. Nampak keadaan itu. Jadi rakan-rakan, sekiranya kita perhati pada pada 27 Mac, 30 Mac, 31 Mac. Cuba rakan-rakan perhati. Ada market menaik tu, ada trend menaik di 27 Mac dan dia menaik itu dia terus akhirkan dengan candle besar seperti HHJ volume. Saya nak ingatkan pada rakan-rakan, apabila kita namakan, apabila kita kelaskan dia sebagai HHJ volume, sudah semestinya pastikan sebelumnya ada HHJ penyambung. Sekiranya tidak ada HHJ penyambung, tambahan lagi tidak ada juga HHJ awal, bentuk seperti HHJ volume ialah cuma akhir dan awal perjalanan EJ sahaja. Begitu. Nampak? Apabila kita mengkelaskan sesuatu keadaan itu HHJ akhir, mesti sebelumnya ada HHJ penyambung, mesti sebelumnya ada HHJ awal. Kerana apa? Apabila kita mengkelaskan dia sebagai HHJ akhir, ia mengakhirkan perjalanan HHT. Dia melengkapkan perjalanan HHT. Tetapi apabila rakan-rakan perhati di 27 Mac, di 30 Mac, nampak tak yang trend menaik itu? Dia tidak ada HHJ penyambung. Perhati di 27 Mac itu candle besar di jam berapa tu? 5, 4, 3, 2, 1, 12 malam. Nampak di 12 malam tu ada satu candle bar besar. Berbentuk HHJ volume, HHJ shadow, dia bergabung. Tetapi cuba perhati sebelum itu, waktu trend itu. Adakah ada HHJ penyambung? Saya tak nampak ada HHJ penyambung. Penyambung buy maksud saya. Adakah sebelum itu, masa di awal itu, di awal buy itu, adakah ada HHJ awal? Nampak tak? Tidak ada HHJ awal. Tiba-tiba terus je dia buat bentuk. Dia buat je bentuk tetapi dia bukan HHJ akhir. Kena ingat apabila melibatkan HHJ ini, kita bukan senang-senang boleh berikan dia nama kerana ia berkaitan dengan perkara lain. Apabila ada gabungan HHJ, ia melibatkan HHT. Apabila ia melibatkan HHT, ia melibatkan arah market. Apabila ia melibatkan arah market, ia melibatkan satu perjalanan yang lebih besar kepada perjalanan HH1. Ia saling berkaitan antara satu dan yang lain. Begitu. Jadi rakan-rakan, sekiranya rakan perhati apa yang sebenarnya berlaku di 27 Mac, 30 Mac di Tokyo dan di akhir US 30 Mac tu ya. Sebenarnya itu ialah sifat market di dalam pot. Market tu dia naik candle besar. Dia turun candle besar. Dia naik candle besar. Ini ialah sifat akhir dan awal trend biasa untuk market di dalam pot. Dia tidak ada HHJ dalamnya, khususnya HHJ awal dan HHJ penyambung. Nampak tak rakan-rakan? Nampak tak rakan-rakan? Tiba-tiba di 31 Mac, seawal Tokyo, market menghampiri HH1 high. Yang mana kita tahu status pot ini ialah market di dalam pot untuk pot dalam perjalanan sell di kedudukan pot nombor 2 dalam perjalanan sell. Senang kata apabila kita letakkan turutannya dalam perjalanan, dia ni pot B lah. Nampak tak keadaan itu? Tiba-tiba dia buat HHJ zone A, kemudian dia buat HH zone A. Nampak tak? Bermakna
Apabila kita jelas ada berlaku TKU pada jam 10 pagi tu, nampak tak? Nampak TKU itu adalah arah market daripada hash zone A yang berada di HH1 high, dan ia juga adalah arah market untuk HJ zone A yang sebagai enjin terus untuk sell daripada HHT sell yang sedang berjalan ketika ini. Nampak tak keadaan itu? Saya cuba olah penggunaan bahasa saya supaya kita mudah fahamlah antara kita. Begitu. Jadi rakan-rakan, apabila kita nampak ada enjin terus sell, sedangkan pada 27 Mac sudah ada isyarat akhir sell dengan HHJ volume di 27 Mac yang sell tu bukan yang buy, yang sell. Yang sell tu pada jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 petang. Okey. Pada jam 3 petang itu HHJ volume itu pada ketika ini kita nampak jelas ia HHJ volume dan ia juga merupakan isyarat. Dan apa yang perlu kita tunggu selepas daripada HHJ volume, isyarat akhir sell pada 3 petang di 27 Mac itu ialah kita tunggu untuk HHJ awal buy pula. Okey, kita perlu tunggu HHJ awal buy. Tetapi dia tidak ada, market ni terus je. Terus nampak keadaan itu. Market ini dia cantik sekiranya yang menaik bertangga-tangga itu kecil-kecil dan laut tenang itu kecil-kecil, tapi dia buat besar-besar, dia lebih kepada 3 candle berlawanan. Jadi dan masa tu penting, nampak masa tu di akhir US itu sekiranya dia mengecil dibawa ke hari esok, dia sambung lagi dengan HHJ laut tenang, nampak barulah jelas dia berfungsi keras sebagai HFJ TKT. Nampak tak? Tetapi perkara itu tidak berlaku. Market ni dia besar-besar. Bila besar-besar ni, nampak keadaan itu, market ni di dalam pot. Dia terus habiskan perjalanan trend biasa di dalam pot. Ini sifat market. Nampak keadaan itu. Dan satu perkara yang penting, kedudukan market ini ialah di pot B pada di 27 Mac, 30 Mac, 31 Mac. Pada kedudukan pot B, market adalah amat susah untuk putar arah. Dan sekiranya ia putar arah, nanti saya cerita sebab kita ada juga situasi pot B putar arah pada minggu yang lalu. Nanti saya cerita kemudian. Sekiranya ia putar arah, ia menunjukkan satu perjalanan H1 repair yang besar. Begitu. Nampak keadaan itu. Tapi senang kata dia susahlah nak putar arah. Dan apabila putar arah di pot B ni, kita terus nampak saja. Pot B ni senang. Bila diputar arah, kita terus nampak. Kita terus nampak apa yang berlaku pada perjalanan HH1. Begitu. Sekiranya sekiranya dia putar arah. Begitulah. Sekiranya dia bukan putar arah, dia akan menjadikan perjalanan HH1 itu adalah perjalanan HH1 repair sahaja ataupun market stay akan duduk lagi di dalam pot. Begitu. Dia ada dua keadaan apabila pot B ini tidak menjangkau terus kepada pot C, menunjukkan perjalanan Okey, baik. Baik kan? Perhati pada 31 Mac. Apabila berlaku H zone A dan gabungan HJ zone A, ini enjin terus. Singkatan dia pada enjin
pada HHJ penyambung sel ini ialah enjin terus sel. Nampak? Nampak tak? Market selepas itu, dia terus je, sup, pergi begitu. Inilah enjin. Yang dimaksudkan oleh adik Din itu, apabila berlaku je HJ terutamanya kepada HJ awal yang bergabung dengan HJ penyambung, market akan kuat. Tambahan lagi, sifat market HJ penyambung ataupun HJ awal kebanyakannya daripada HJ laut tenang. Nampak tak? Laut tenang juga yang best. Nampak keadaan itu? Laut tenang juga yang bestnya. Kita study banyak. Last back to basic juga. Begitu. Nampak tak keadaan itu? Jadi nampak tak? Market terus. Sell kuat. Menyokong perjalanan HH1 sell ketika ini. Nampak keadaan itu. Perhati lagi di dalam screenshot yang saya hantarkan itu. Sekejap saya tengok. Dah selesai upload ke belum? Okey, dah selesai upload. Sekejap saya hantar kepada rakan-rakan link dia. Okey, saya telah pun hantarkan link kepada rakan-rakan. Saya hantarkan link perjalanan HH1 1 dan link perjalanan HH1 2. Itu nama je saya namakan. Yang market link yang pertama tu bermula daripada awal tu lah. Daripada mana tadi? Daripada sekejap saya tengok. Bermula daripada sebelum daripada HJ, bermula pada 17 Mac. Bermula pada 17 Mac. Ada perjalanan port dalam perjalanan HH1 buy, sell. Nampak tak? Ada saya tandakan di situ sifat menurun dan menaik. Akhir awal di dalam port. Nampak? Yang satu. Yang dua ni yang saya sedang terangkan tadilah. Nampak keadaan itu? Okey, nampak keadaan itu? Jadi rakan-rakan yang saya hormati, lagi kasih sekalian. Okey, apabila dilihat pada H1 2 tu yang perjalanan port dalam perjalanan H1 yang SS, yang link yang kedua itu tersedawa saya. Nampak saya mau jelaskan sedikit pada 1 April. Nampak tak? Pada 1 April, pada ketika ini ialah status pembentukan. Status pembentukan apa? Pada ketika ini, ialah status pembentukan port. Nampak keadaan itu? Pada ketika ini, kita tidak jelas lagi. Kita tidak jelas lagi port bagaimana dia nak terbentuk. Nampak keadaan ini? Apabila sampai di 2 April, baru kita jelas high dan low market. Nampak keadaan itu? Jadi rakan-rakan, cuba perhati. Sebelum pembentukan port di 1 April, market ini masih lagi di dalam perjalanan sell H1 yang melibatkan antara port kepada port. Dia baru sahaja lepas exit daripada port B. Nampak keadaan itu? Dia baru sahaja lepas exit daripada port B dengan enjin terus sell daripada gabungan HJ zone A, dan dia dikuatkan dengan HH zone A di HH1 high. Nampak keadaan itu? Tiba-tiba rakan-rakan, market ini di kedudukan exit port ni dia buat lagi HJ laut tenang. Nampak tak? Di akhir US 31 Mac sehingga Tokyo 1 April. Nampak dia buat HJ laut tenang sideways. Ini HJ laut tenang sideways. Nampak Yang mana apabila ia berkedudukan zone A pun bersekali dengannya. Ini juga ialah HH zone A. Jadi bila kita terus nak namakan dia, saya
tak namakanlah dia terus HSJ Laut Tenang. Boleh juga rakan-rakan namakan, tapi saya nak ringkaskan terus. Dia menjadi satu benda yang lebih besar, satu perkara yang lebih besar. Inilah HSJ Zone A. Begitu. Yang mana HSJ Zone A ni ialah Zone A yang bergabung dengan HSJ Laut Tenang. Yang biasa berlaku lah. Nampak keadaan itu. Jadi saya tandakan warna biru dia punya box tu supaya mudah lihat. Lihat penandaan itu daripada body kepada body. Body paling high dan body paling low dalam HSJ itu di dalam HSJ Laut Tenang sideways itu. Okey, nampak keadaan itu. Dan kalau rakan-rakan perhati pun dalam HSJ Laut Tenang sideways itu pun ada juga HSJ Laut Tenang biasa. Pada jam berapa tu? Sekejap saya kira. 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11. 11, 10, 9, 8. Nampak tak? 8, 9, 10, 11 malam. Ada juga HSJ Laut Tenang biasa. Nampak tak? Tapi bila market berada dalam satu kawasan yang lama, baru kita jelas nampak. Dia adalah HSJ Laut Tenang sideways. Nampak Dan perhati, apabila sampai di awal Tokyo, di awal Tokyo, 1 April, kedudukan Zone A adalah di low. Di low. Market ketika ini, apabila status market exit port, rakan-rakan perlu tahu. Saya mahu rakan-rakan buka ruang berfikir. Saya sebelum ini, saya ada jelaskan kepada rakan-rakan. Apabila exit port ke buy, ataupun exit port ke sell, kita lazimnya kita hanya tanda satu sajalah. Kalau exit port ke arah sell, kita hanya tanda HSH1 low sajalah. HSH1 high kita tak perlu tanda lah. Sebab kita tak nampak fungsi dia yang jelas. Ataupun apabila market exit ke buy, kita hanya tanda HSH1 high sahajalah. HSH1 low tak perlu tanda lah, tinggalkan. Jadi, perhati pada 1 April, kedudukan HSJ Zone A dan Zone A ini sendiri berada di HSH1 low. Market seperti ini, ingat rakan-rakan, market seperti ini adalah sekiranya kita berada di Tokyo saja di 1 April. Market seperti ini ialah sebenarnya market kuat untuk sambung perjalanan sell. Kerana apa? Dia ada HSJ Laut Tenang yang bergabung dengan HSJ Zone A. Tambahan lagi di kedudukan exit port sell. Nampak? Dia sebenarnya berfungsi kuat untuk menyambung perjalanan sell. Apabila keluar arah market daripada HSJ Zone A ini yang menyokong arah sell. Tetapi dia tidak berlaku. Ia tidak berlaku. Terus terang saya nyatakan kepada rakan-rakan. Ketika ini saya ada sell. Saya ada sell ketika ini. Ketika ini kerana apa? Bentuk HSJ Zone A itu di kedudukan exit port sell. Bentuk ini ialah bentuk first class untuk sambung perjalanan sell. Dan terus terang saya nyatakan saya ada sell di kawasan ini. Okey. Jadi pada waktu bila kita nak close sell kita itu, kerana apa? Kalau rakan-rakan perhati, market ni dia tidak ke arah sell, dia pergi ke arah buy. Nampak Nampak Sekarang ni saya nyatakan. Market tiba-tiba pada jam 9, 10, 11, 12. Pada jam 12 tengah hari, okey, dia mengarah ke atas. Dia mengarah ke atas. Yang mana sebelum dia mengarah ke atas itu, perjalanan trend tu, dia ada doji. Nampak tak? Ada doji. Ini sifat akhir HSR. Nampak keadaan itu? Ini ialah sifat akhir HSR. Tetapi pada saya ini ialah sifat akhir HSR yang amat berisiko. Kerana apa?
Kerana sebelum HHR itu ada HHJ laut tenang. Begitu. Nampak Dan selepas HHR itu market tidak terus ke arah sell. Dia tertahan lagi dekat HHJ zone A. Dia tertahan dekat HHJ zone A, fokuskan kepada HHJ laut tenang sideways. Dia tertahan dekat situ. Jadi pada ketika ini saya punya minda telah pun berfikir, oh, ini apa kedudukan market di status pembentukan port C. Saya terus lihat, oh, ini port C. Nampak tak? Port C ini menunjukkan, walaupun dalam status pembentukan, kita dah nampak market dia tak akan exit pada hari 1 April. Paling tidak dia akan exit 2 April dan ke atas. Kerana port ini, pembentukan dia mestilah 2 hari dan ke atas. Dia tak boleh 1 hari. 1 April ni kita dah jelas nampak dia takkan pergi exit ke atas begitu-begitu saja. Dia nak exit apa? Apa yang dia nak exit? Sedangkan port ini berdasarkan high dan low semalamnya. Begitu. Jadi kita jelas, oh, market dia tidak akan terus ke atas pada 1 April. Bentuk TKT pun tidak ada. Bentuk HSJ TKT pun tidak ada. Nampak tak keadaan itu? Jadi saya berfikir panjang ketika ini. Tiba-tiba sehingga di US itu nampak tak ada bentuk satu candle besar. Candle besar itu nampak tak? Dia close dia itu tidak melepasi zone A. Nampak tak? Zone A ni dia berada di kedudukan dia tidak pun close di bawah. Dan yang menjelaskannya lagi ialah selepas candle besar tu pukul berapa tu? 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9 malam. Pada jam 9 malam itu, okey, yang sell itu, dia tidak close di bawah. Dan pada jam 10 malam tu, yang shadow tu, nampak tak rejection tu, pun tidak close di bawah di bawah zone A. Yang mana zone A ini kita perlu jelas. Ini ialah zone A pada kedudukan H1 low. Nampak tak keadaan itu? Jadi rakan-rakan, market memberi isyarat apa? Market memberi isyarat begini apabila ada di kedudukan exit port sell dan apabila ada di kedudukan exit port sell, sifat lazim market ialah menembusi zone A dan terus sell dengan sokongan HJ enjin terus HJ penyambung. Ya, waalaikumsalam Akak Maziah. Waalaikumsalam Dr. Maziah. Silakan Akak Maziah, silakan. Okey, saya sambung tetapi apa yang berlaku di 1 April ini, market tertahan walaupun dengan candle yang besar. Jadi kita perlu jelaslah dia tertahan tu dengan apa. Dan apabila kita jelas nampak, bila kita telitikan, kita jelas nampak ianya ialah hash zone A. Kerana apa? Kedudukan. Perhati saya cuba datangkan penakulan dalam penakulan tentang hash zone A. Hash zone A ini ia dikatakan hash zone A. Ia dinamakan hash zone A berdasarkan kepada kedudukan. Yang mana apabila apabila ada zone A yang berada di kedudukan H1 low, ianya ialah baru dinamakan zone A. Apabila ada zone A di kedudukan
H1 high, barulah ia dinamakan zone A. Apabila ada zone A yang berada di kedudukan pertengahan pot, itu bukan zone A. Itu hanyalah zone A biasa. Begitu. Jadi, pada 1 April ini, dengan sifat yang begini, market tidak berupaya. Walaupun dalam keadaan kedudukan status ketika ini exit pot, market tidak berupaya. Kita jelas nampak dia tidak berupaya walaupun mengeluarkan candle besar, walaupun ada lagi candle yang cuba dan terus buat rejection. Jadi ini menjelaskan ini ialah zone A. Nampak ya keadaan itu rakan-rakan? Pada ketika dia keluarkan, pada ketika dia buat rejection tu pun, saya close lah saya punya saya punya entry sell. Dan pada ketika itulah juga apabila saya ukur volume, saya ukur volume maksimum berulang. Dan apabila ketika itu saya lihat masa, saya lihat bentuk market, saya lihat pada HHR. Nampak banyak keadaan saya lihat pada kedudukan di dalam HH1, status marketnya bagaimana. Maka ketika inilah saya decide dan saya entry buy. Bukannya bukannya entry dalam keadaan yang stres. Jangan entry dalam keadaan yang stres. Kita entry dalam keadaan yang santai. Kerana apa? Pada faktor masa ketika ini, masa pasif. Kita dah tahu dah waktu ini pada jam 11, 12, 1, 2 pagi, lazimnya sifat market adalah pasif dengan sifat keadaan bentuk market yang begini. Jadi saya pun beranilah buka buy, tapi bukannya dalam keadaan yang stres. Okey? Nampak ya keadaan itu? Hanya 1-2 position saja saya masuk di situ. Dan ternyata selepas itu market membuat J zone A lagi. Nampak tak? Dan perhati, pada kedudukan H1 low, nampak tak di 2 April? Market membuat lagi zone A. Mesti ada rakan-rakan yang bertanya, Ustaz, itu bukan H1 low tu pada 2 April tu. Itu dah duduk tengah-tengah dah tu. Rakan-rakan, bila dikatakan H1 low dan H1 high, kita memerhatikan kedudukan zone A itu bagaimana. Lazimnya Adik Din menyatakan di dalam kerangka kerja di dalam pot. Ingat kerangka kerja di dalam pot. Istilah H1 low ataupun H1 high, dia ada zone lebih kurang. Dia ada zone. Dia ada sekitar. Jadi kita boleh nampak lah. Yang penting kita tahu di tengah tu macam mana, di peringkat bawah macam mana, di peringkat atas bagaimana, di high bagaimana, di low bagaimana. Dan yang paling penting, cuba rakan-rakan perhati, zone A yang berlaku di 2 April itu menyokong zone A yang berlaku di 1 April. Dia berada masih lagi di atas zone A 1 April. Nampak tak? Walaupun yang rakan-rakan nampak sebab 1 April tu zone A tu besar. Yang 2 April tu zone A dia kecil sedikit. Tetapi apabila rakan-rakan perhati di 2 April, dia tidak lebih ke bawah daripada low. Dia ada sekitar. Jadi kita boleh nampak lah. Yang penting kita tahu di tengah tu macam mana, di peringkat bawah macam mana, di peringkat atas bagaimana, di high bagaimana, di low bagaimana. Dan yang paling penting, cuba rakan-rakan perhati, zone A yang berlaku di 2 April itu menyokong zone A yang berlaku di 1 April. Dia berada masih lagi di atas zone A 1 April. Nampak tak? Walaupun yang rakan-rakan nampak sebab 1 April tu zone A tu besar. Yang 2 April tu zone A dia kecil sedikit.
Tetapi apabila rakan-rakan perhati di 2 April, dia tidak lebih ke bawah daripada low HH zone A 1 April. Nampak tak? Jadi, ini ialah sifat sokong menyokong pada peringkat awal. Okey, nampak? Pada peringkat awal, ini ialah sifat sokong menyokong. Tiba-tiba dia keluar TKU dominant. TKU, ingat TKU dominant. Bukan HHJ TKU dominant. Ini ialah TKU dominant. Dia ada TKU. TKU ni, dia biasanya dia lebih daripada 50% candle sifat. Dia tak besar sangat. Tapi apabila kata TKU dominant, dia melebihi candle sifat. Nampak dia ada candle sifat hujung yang besar tu. Dah terbatuk saya. Okey. Jadi dia melebihi. Jadi ini menunjukkan sifatnya yang dominan. Ini TKU dominan biasa. Nampak tak? Dia mengarahkan ke arah buy. Yang mana dia menyokong. Dia menyokong zone A yang berlaku di 2 April dan secara automatik 2 April itu juga menyokong 1 April. Kita bukan hanya melihat zone A pada satu hari saja, tak. Kita melihat dia pada hari-hari berikut yang sokong menyokong. Begitu. Nampak tak keadaan itu? Dan kekuatan TKU dominan pada 2 April buy tu, dia keluar daripada zone A tu, dia masuk semula ke dalam HHJ Laut Tenang Type 1. Nampak tak saya tanda kotak biru tu? Yang saya tanda kotak biru tu. Itu ialah HHJ Laut Tenang Type 1. Kita nampak ada perjalanan buy sebelum tu yang bentuk lepas daripada pukul 10 malam tu. Dia buy kecil. Kemudian ada candle songsang ni, nampak candle songsang seperti TKU. Itulah macam ni lah cara kita nak kenal HHJ Laut Tenang Type 1. Dan tiba-tiba semua candle selepas dia tu berada di dalam. Lebih daripada 3 jam berada di dalam high dan low candle songsang. Inilah HHJ Laut Tenang Type 1. Ingat HHJ Laut Tenang Type 1 bukan berada pada candle sifat. Dulu di peringkat awal saya pun tak berapa betul juga. Biasalah kan waktu kita belajar. Dia bukan begini HHJ Laut Tenang, dia bukan buy, doji, buy besar. Kemudian candle-candle selepas daripada tu semua duduk di dalam candle buy besar tu. Bukan, itu bukan HHJ Laut Tenang Type 1 encik. Itu bukan. Yang dikatakan HHJ Laut Tenang Type 1 apabila ada candle songsang. Contohnya buy, doji, buy besar. Lepas buy besar ada bentuk seolah-olah TKU. Dia songsang. Selepas pada bentuk seolah-olah macam TKU tu lah ada candle yang berada di dalam high dan low. Candle songsang itu melebihi 3 jam. Barulah ia dinamakan HHJ Laut Tenang Type 1. Begitu. Macam dalam screenshot inilah. Nampak tak candle songsang tu di akhir US 1 April. Di akhir US 1 April dia terus bawa ke Tokyo. Dan nampak tak dia cuba keluar ke sell. Dia cuba keluar ke sell tetapi disebabkan ada zone A semalamnya dia tertahan dan suka saya ingatkan kepada rakan-rakan. Fungsi kekuatan zone A dalam penelitian saya lah. Mungkin adik Din dia akan jelaskan nantilah. Ini saya jelaskan dalam penelitian saya. Maklumlah, saya ni pun tak berapa betul juga. Jangan percaya saya. Yang saya nampak, zone A, fungsi kekuatannya melibatkan beberapa hari ke hadapan. Kerana apa? Kerana apabila kita melihatnya di dalam perjalanan, dia saling sokong menyokong. Nampak tak keadaan itu? Beberapa hari ke hadapan. Okey. Jadi rakan-rakan,
perhati, selepas dia masuk semula tu ke dalam HSJ Laut Tenang Type 1 tu, market kecil-kecil, bertangga-tangga. Nampak tak? Dia bertangga-tangga. Daripada jam 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi bertangga-tangga. Nampak tak? Kemudian 12 tengah hari, 1 tengah hari, dia mengecil-mengecil. Bermula daripada 11 tengah hari lagi. Mengecil-mengecil, menaik. Nampak tak? Nampak tak perubahan candle dari besar-besar kepada mengecil-mengecil? Ini perubahan candle daripada besar-besar kepada mengecil-mengecil, menjadikan dia laut tenang. Laut tenang ini, rakan-rakan, kita perlu jelaslah. Oh, laut tenang. Bentuknya laut tenang menaik. Nampak tak? Nampak tak keadaan itu, rakan-rakan? Jadi di mana TKT-nya? Di mana TKT-nya? TKT-nya ialah pada arah candle besar tu. Nampak tak? Dia daripada jam 9, 10, 11 itu bentuk bertangga-tangga menaik. Kemudian dia buat laut tenang menaik 9, 10, 11, 12, 1 tengah hari. 12, 1 tengah hari, 2 tengah hari itu ialah candle arah untuk TKT. Yang mana TKT ni, dia kuat kerana dia bergabung dengan HSJ Zone A. Dia dikuatkan oleh HSJ Zone A. Nampak rakan-rakan? Yang mana dia juga kuat disebabkan dia daripada HH Zone A. Nampak rakan-rakan? Jadi secara automatik, TKT yang bergabung dengannya, Laut Tenang, HSJ Zone A, ini ialah HSJ TKT. Dan ia berfungsi sebagai enjin buy yang pertama untuk perjalanan HHT yang baru. Nampak tak? Ingat lagi tak yang saya jelaskan di dalam video-video dalam pembelajaran GOTI baru-baru ini? Kan gitu. Inilah HHJ TKT. Dan kita nampak lagi pada jam berapa tu? Saya pun lupa dah nombor dia. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Jam 5, jam 6 dia buat lagi laut tenang. Perubahan, nampak tak? Kita nampak perubahan. Dari besar-besar ke mengecil-mengecil. Kita bukan macam dulu. Kita tak perlu lihat saiz lagi dah. Dulu, bawah 20, atas 20. Bagaimana kalau perubahan pola market kecil-kecil? Macam bagaimana kita nak kenal pasti laut tenang? Susah juga. Tetapi apabila kita melihat dengan falsafah, apa yang Adik Din telah tunjukkan kepada kita dalam TBST era baru bermula pada 2013 yang lalu, inilah yang Adik Din utarakan. Laut tenang, bagaimana kita nak kenal dia? Dengan falsafah yang beginilah. Tidak ada perubahan yang Adik Din jelaskan antara period masa dari 2013 sehingga sekarang. Tetap dari perubahan candle-candle besar kepada candle-candle mengecil. Tidak ada volumes yang dispesifikkan untuk laut tenang. Nampak kita hanya dapat lihat saja, kita tahu. Jadi inilah HSJ TKT. Dia bersambung-sambung pula selepas itu. Membawa ke waktu Tokyo. Dan cuba rakan-rakan perhati. Pada waktu Tokyo, pada waktu US di 2 April. Cuba rakan-rakan perhati. Market ni buy dengan HSJ TKT. Cuba rakan-rakan perhati HH Zone A di 31 Mac. Cuba rakan-rakan perhati HH Zone A di 31 Mac. Nampak tak? Di sini sahaja apabila 2 April ini dia kuat. Dan dia tembus kuat HH Zone A 1 di 31 Mac.
market selepas itu pun tertahan pula di atas hash zone A 31 Mac. Kuat hash zone A tu. Nampak hash zone A ni dia berfungsi sekiranya untuk hash zone A buy, dia menyokong buy lah. Sekiranya hash zone A sell, dia menyokong sell lah. Begitu. Nampak keadaan itu? Dan apabila dia tertahan tu, dia turun ke bawah semula, dia buat enjin terus pada 3 April. Nampak tak? Inilah enjin terus buy yang pertama. Tadi tu yang saya jelaskan di 31 Mac, itu enjin terus juga. Itu pun enjin terus perjalanan sell. Itu enjin terus perjalanan sell, tetapi dia bukan enjin terus yang pertama. Nampak keadaan itu? Dia bukan enjin terus yang pertama. Jadi sebab itu yang dia langgar tu hash zone A. Hash zone A barulah jelas dia buy semula. Okey? Nampak keadaan itu. Jadi saya cubalah kepada rakan-rakan. Dan nampak tak saya ada gariskan. Selepas pada laut tenang HSJ di di 3 April ada HSJ zone A juga itu ialah enjin terus buy yang pertama. Yang mana enjin terus buy yang pertama ini, sekiranya dia berada di kedudukan exit port, dia sangat kuat. Sehingga apa? Sehingga trend pun menjadi support dia dan port juga menjadi support dia. Nampak tak saya tanda tu? Saya tanda garisan. Garisan enjin terus tu, nampak saya tanda garisan warna biru muda tu. Nampak market cuba turun, dia tak lepas. Tetapi itu nanti saya cerita lain. Turun tak lepas tu dia ada pula khilaf dia bagaimana. Dia ada khilaf dia bagaimana. Market ini bergantung kepada perjalanan. Kita melihat dia sebagai perjalanan. Pada masa sekarang dia belum timbul lagi sifat dia. Ke depan, baru timbul, baru kita nampak. Ini sifat dia. Begitu. Nampak? Jadi pada waktu semasa kita, contohnya macam port. Tengok pada 3 April itu, pada kedudukan exit port tu. Kerana apa? Di akhir US dia tu, ada gap. Ini hari Jumaat. Ada gap terus je berada di atas dan dia terus reject high semalamnya tu. Nampak? Jadi pada ketika ini exit port. Tetapi cuba perhati. Apabila pada 7 April yang dia terus sell tu, dia datang semula ke zone B. Dia datang semula ke zone B. Enjin terus buy yang pertama tu. Senang kata di zone B, di 3 April lah, zone B harian tu. Nampak? Jadi bila berlaku begini, port telah berubah lah. Dia berubah daripada, asalnya dia bermula pada 6 April. Apabila dia sampai ke zone B 3 April, maka port pun berganjak ke 3 April. Nampak? Jadi yang dia exit di 7 April tu, high dan low 6 April itu hanyalah support, dan yang port besar dia pada 3 April hingga 7 April lah setakat yang berlaku. Jadi port ini pun kita perlu jelas. Bagaimana kita nak melihat ni dalam perjalanan. Bagaimana kita mahu melihatnya di dalam perjalanan. Okey. Baik rakan-rakan. Kita teruskan lagi kepada 6 April. Pada 6 April itu, market menaik perlahan-lahan. Ini ciri market dalam port. Market menurun perlahan-lahan, menaik perlahan-lahan. Yang mana pada semalamnya 3 April tu di US tu, nampak tak? Ada satu bentuk candle yang luar biasa. Shadow dia luar biasa. Nampak yang shadow dia luar biasa dan dia berada di akhir perjalanan trend tu. Di 3 April. Nampak keadaan itu?
ia menjadi, di 3 April tu, candle buy dengan shadow luar biasa tu, dia menjadi isyarat. Menjadi isyarat akhir. Inilah yang dikatakan isyarat. Isyarat ni maknanya belum confirm, tetapi dia menjadi isyarat akhir. Maka sekiranya kita perhati, dari 2 April dengannya HHJ-TKT, kemudian disambung oleh HHJ Zone A buy di 3 April, ada enjin buy, ada enjin terus, kemudian telah ada di akhir US HHJ volume dengan HHJ shadow. Maka pada ketika ini sebenarnya bila kita perhati, ia melengkapkan perjalanan HHT. Nampak keadaan itu? Melengkapkan. Jadi pada ketika ini, perjalanan HHT telah lengkap. Tetapi yang menjadi kita agak keliru, pada ketika ini dia baru exit port A. Dia baru sahaja exit port A. Jadi yang kita tahu, bila ada port A dah tentu sekejap lagi dia buat port B. Nampak tak? Sekejap lagi mesti dia buat port B, dan port B ni bukan market tempatnya putar arah. Market akan meneruskan perjalanan sekurang-kurangnya ke port C. Pada ketika ini agak keliru kerana sifat perjalanan port di dalam perjalanan HH1. Nampaknya keadaan itu? Pada ketika ini, pada 6 April, saya ada pesan kepada rakan-rakan. Saya ingat lagi, saya ada pesan pada rakan-rakan yang ada mengikuti di Parlinggo ini. Saya ada pesan dengan rakan-rakan bahawa sekiranya ada rakan-rakan yang entry sell pada TKU, bentuk TKU di akhir US tu, pada bentuk TKU tu, masa ni tidak berlaku lagi HJ Laut Tenang. Sebab HJ Laut Tenang tu berlaku ke depan sedikit. Saya ada pesan kepada rakan-rakan, sekiranya rakan-rakan ada yang entry sell ketika ini, carilah zone A untuk take profit. Carilah zone A untuk take profit. Kerana kita nampak perjalanan port di dalam perjalanan HH1 masih lagi ke arah buy. Nampak pada ketika ini. Pada rakan-rakan yang ingat, saya ingat Abang Farhan adalah pada ketika itu. Abang Farhan ke Abang Johannes Siang ada ketika itu. Dan beberapa lagi lah rakan-rakan yang lain. Saya pun ada membuka sell pada ketika ini. Dan terbatuk saya. Dan sememangnya saya take profit di zone A. Memang zone A ini menjadi tempat take profit kalau rakan-rakan yang baru itu saya jelaskan lagi. Zone A ini sememangnya daripada dahulu lagi Adik Din gunakan sebagai tempat untuk take profit. Tambahan lagi pada ketika ini kita nampak kita entry sell ni berlawanan dengan perjalanan H1 pada ketika ini HH1 buy. Dan market ini membuat laut tenang. Nampak Sekejap pada jam 5.43 5.43 21 12 5.43 21 12 12.12 pagi 12 jam 12 12 pagi tu ada laut tenang 3 jam. Yang mana laut tenang 3 jam tu berada di dalam high dan low TKU. Nampak tak? Apa tu? Apa tu? Itulah HHJ laut tenang type 1. Yang mana pada ketika ini apabila jelas sahaja HHJ laut tenang type 1, ianya adalah enjin Ianya adalah enjin. Dia akan menjadi enjin apabila keesokan harinya market membuat sambungan dengan enjin terus.
ataupun market datang semula kepadanya dan buat rejection, ataupun market datang semula kepadanya membuat dalam sideways ada trend. Dan yang berlaku pada 7 April, market datang semula kepadanya dan buat dalam sideways market ada trend. Dia balas semula dengan bentuk TKU ke zone A, kemudian dia buat balas balik dengannya rejection. Nampak tak? Dan dia terus satu buy besar ke bawah, terus keluar daripada H1 low 6 April. Nampak? 7 April tu candle besar tu terus keluar daripada H1 low 6 April. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, suka saya membawa rakan-rakan berfikir ni. Suka saya bawa rakan-rakan berfikir. Sekiranya di masa hadapan kita mengalami lagi situasi yang begini. Banyak juga di tahun-tahun lepas pun sebenarnya saya banyak mengalami situasi yang begini. Jadi saya mahu lihat lagi sifat market. Bagaimana perlakuan. Pada ketika ini saya masih lagi, masa candle besar tu, saya masih lagi buy saya tu, saya hold position. Candle besar sell tu, saya hold lagi. Saya peduli apa? Hati kena keras mah. Nampak kan rakan-rakan? Kita keras pun keras bertempat lah. Kita keras pun keras bertempat lah. Begitu dah banyak batuk ni. Okey. Jadi rakan-rakan, suka saya bawa rakan berfikir. Kedudukan pada ketika ini ialah dalam perjalanan buy. Dan dia berada baru saja di pot B. Yang mana pot B ni sebelumnya kita telah muzakarah kan. Pot B ini ialah satu kawasan market baru nak bermula. Dia tidak akan berlaku market berlawanan pada dia. Dia akan berlawanan trend HH1 itu lazimnya pada pot C dan lebih ataupun lebih. Tetapi pada 7 April baru-baru ini market dilawan. Dan cuba kita perhati semenjak daripada Tokyo 7 April, market membentuk HH Zone A. Yang mana HH Zone A di 7 April berkedudukan, di 7 April tu ada Zone A yang berkedudukan di HH1 low. Yang mana menjadikannya ialah HH Zone A yang menunggu masa untuk arah buy. Bila HH Zone A berada di HH1 low, ia menunggu masa untuk arah buy lah. Tetapi apabila ada candle terus kuat sell, langgar terus dan close di bawah dia, itu apa isyaratnya rakan-rakan? Begitu. Itu apa isyaratnya? Dan bila berlaku candle yang terus sell besar itu, terus saya tidak mahu mengambil risiko. Kerana hashtag zone A tu, di 7 April tu, itu ialah hashtag zone A untuk buy. Bukan hashtag zone A untuk sell. Tetapi market pergi ke sell. Dia tembus. Dan siap tembus lagi hashtag one low. Cuba rakan-rakan tengok keadaan situasi itu. Ini isyarat bahawa HSJ Laut Tenang Type 1 di HH1 High semalamnya 6 April itu adalah enjin yang kuat. Anytime dia boleh menyambung perjalanan dengan enjin terus sell. Dan apabila HH Zone A ditembusi sell, dan apabila HH Zone A penyokong buy ditembusi sell, itu ayat yang paling sesuai. Ini ialah menyatakan, dia menunjukkan sifat sokong menyokong sudah tidak ada. Tapi kita ada satu lagi penyelamat. Kita ada enjin terus yang pertama. Nampak tak yang saya gariskan tu? Kita perlu kenal, enjin terus yang pertama ini pun dia
kuat. Ia kuat. Dan jelas, market berhenti dekat enjin terus pertama dan dia buat market repair semula. Kita tahulah, oh dia datang market repair. Dan pada ketika inilah saya take profit. Nampak Inilah yang saya katakan, saya pun lewat untuk entry sell. Sebab apa saya mahu lihatkan lagi keadaan market. Sebab apa dia berada di port B. Tiba-tiba dia exit ke. Dan pada ketika inilah saya take profit dan standby untuk entry sell lah pula. Dah berapa kali batuk ni. Jadi rakan-rakan, kita rehatlah sekejap Kita rehat sekejap. Saya mahu ambil idea sedikit. Nampak Jadi begitulah keadaannya. Saya take profit ni, saya biarkan 4 post yang di bawah tu, yang jarang-jarang tu, yang tidak stres tu, saya biarkan yang itu. Yang lain-lain semua saya take profit. Pada 7 April ni, saya take profit. Yang buy ni semua saya take profit, kecuali yang bawah tu, yang 4 post, tak silap saya lah. Okey, nampak keadaan itu. Ini saya terus terang sahajalah, supaya rakan-rakan mudah nanti. So, kita rehat, kita take 5. Begitu, ada masa juga untuk take 5. Kan gitu. Okey, take 5. Okey, kita sambung. Seronok melihat rakan-rakan bersilaturahim. Okey, baik. Okey, perhati saya telah pun hantar screenshot yang ketiga yang ketiga lah lebih kurang bersama dengan link supaya lebih besar sikit, rakan-rakan boleh lihat dengan jelas. Begitu. Yang mana rakan-rakan? Perhati pada 7 April tu, apabila market telah pun sampai semula ke hash zone A buy. Nampak sepatutnya market itu dia pergi ke buy. Tapi dia buat tujahan market dengan candle besar sell. Dia tujah menembusi hash zone A. Dia menembusi hash zone A buy di 7 April tu. Jadi rakan-rakan, ini memberi isyarat bahawa tidak ada lagi sokongan untuk perjalanan ke arah buy. Dan apabila market datang semula repair ke zone A tu, kita dah tahu dah apa yang patut kita buat. Kita close position buy daripada 2 April itu dan kita entry semula sell untuk mengikut perjalanan sell yang pada ketika ini belum confirm tetapi kita dah follow kerana ada isyarat-isyarat tidak ada sokongan untuk buy. Jadi kita entry sell, okey, kita dah TP dah di situ siap-siap dan kita entry sell. Sehingga pada hari esoknya di 8 April, zone A berada di HH1 low lagi. Nampak tak? Dan pada ketika ini dia bergabung dengan HHJ laut tenang pada jam 7, 8, 9, 10 pagi. Nampak tak? Dia bergabung dengan HHJ laut tenang. Okey. Yang mana sekiranya rakan-rakan perhati, cuba perhati pada jam 4 pagi 7 April tu antara pembahagi hari tu, ada satu candle tu dia melepasi enjin terus buy yang pertama di 3 April. Nampak tak? Ini saya telah terangkan sebelum ini. Ini dah jadi isyarat yang kedua dah, market nak tukar perjalanan HHT. Nampak nampak dia dah bagi isyarat itu. Yang pertama, dia keluarkan enjin sell pada 6 April. Kemudian dia buat zone A buy dan zone A buy itu ditembusi kepada sell. Kemudian yang ketiga, pada jam 4 pagi itu ada satu candle terus langgar dan close di bawah enjin
terus buy 3 April. Menjadikannya antara isyarat market mahu putar arah. Sedangkan ini di port ni pada ketika asalnya ini ialah port B. Ingat, cuba lihat lagi. Cuba lihat semula SS yang saya hantar. Dan bila jadi begini dah bertukar warna lah. Jadi A semula. Nampak keadaan itu. Dia menunjukkan tidak ada perjalanan. Tadi asalnya port ini B. Jadi dia bila dah port itu menunjukkan tidak ada perjalanan, jadi ia menjadi A semula lah. Dan cuba perhati. Di 8 April tu, dia buat #J zone A merangkap sekali pada kedudukan itu, menjadikan ia juga #zone A untuk buy. Kerana apa? #1 low ni untuk buy. Nampak rakan-rakan? Tapi apabila bergabung dengan #J zone A dan ada arah market ke arah bawah, menyokong enjin sell yang telah terbentuk di 6 April. Nampak? Enjin terus sell berlaku di 8 April. Enjin sell berlaku di 6 April. Jadi dia bukan ini fleksibel. Ada masa dia berlaku ni berselang hari. Ada masa dia berlaku berselang 2-3 hari. Begitu. Dan apabila ada satu candle dia tujah buy semula tu, nampak dia tujah buy semula pada jam berapa? Di 8 April tu. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 petang. Nampak tak? Di situlah peluang untuk kita masuk semula. Kita masuk lagi sell. Dan di situ kalau rakan-rakan mahu jelas lagi, cuba lihatkan selepas 3 candle berlawanan. Nampak pada 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 petang, 4 petang, 5 petang. Nampak tak 5 petang tu? Yang bentuk seperti 3 candle berlawanan itu, dia lebih kecil di hujungnya. Nampak keadaan itu? Ini ialah chart pattern. Begitu. Dan dia berlaku dah apabila di 5 petang tu dah ada 3 rejection di high zone A yang sepatutnya ke arah buy. Nampak tak keadaan ini? Jadi pada jam 6 petang kita boleh entry lah sell semula. Kerana ini melibatkan enjin terus sell. Market ni sebenarnya rakan-rakan senang je. Apabila ada zone A mengarah yang sepatutnya mengarah ke arah buy, tiba-tiba dah ada candle berlawanan. Sell yang kita nampak di sini yang keluar daripada zone A pada jam 8, 9, 10 pagi. 10 pagi 8 April. 10 pagi, 11 pagi, 12 pagi tu lagi besar sell. Jadi sebenarnya zone A yang sepatutnya ke arah buy ni, dia sudah tidak ada lagi fungsi untuk ke arah buy. Gitu saja. Tambahan lagi, ada enjin terus sell. Dan bila berlaku begini, berlaku ada enjin terus sell yang melawan perjalanan H1 pada ketika di port B asalnya, fungsi port B ketika ini dah bertukar menjadi A, dan A ini ialah support. Tapi pada ketika ini kita tak jelas nampak lagi. Kita perlu jelas apabila ada market satu hala kuat. Dan cuba perhati. Pada jam 6 petang, 7 petang, dia mengarah semula ke sell selepas market repair. Sell terus besar. Nampak? Dia terus exit sehingga ke akhir US. Nampak tak? Jadi apabila berlaku begini, yang maklumat port yang berlaku, yang asalnya adalah port besar, telah bertukar fungsi menjadi sub-port A. Saya warnakan warna ungu tu, warna purple. Yang mana apabila kita lebih telitikan, rupa-rupanya market ini cumalah H1 repair. Yang mana apabila kita lihat perjalanan sell, ada lagi port A di atas sana. Pada berapa hari bulan port A sell ni pada 24 Mac dan pada 24 Mac pada 24 Mac dan
26 Mac. Begitu. Nampak keadaan itu. So, jadi kita nampak, market ini hanya membuat repair skala besar. Skala besar ni, apabila kita teliti-telitikannya, kita dapat mengesannya dengan antara HHT perjalanan dan HHT repair. Kemudian di dalam port perjalanan, di dalam sub-port, kemudian dalam HH1 perjalanan dan HH1 repair. Kita nampak, ini ialah HH1 repair. Begitu. Nampak keadaan itu dia berlaku begitu. Bila berlaku sub-port ini jadi bermulalah fasa market bertukar kepada HHT sell apabila market bergabung. Apabila market bergabung dengan enjin terus, dia bergabung dengan hash zone A yang sepatutnya berlawanan arah, tiba-tiba dia keluar berlawanan arah. Begitu. Market ni beberapa kali pada 8 April tu beberapa kali. 8 April, 9 April tu dia mengeluarkan isyarat akhir. Isyarat akhir sell. Tetapi stay lagi disambung oleh enjin terus. Nampak? Di situ kita boleh nampaklah bahawa perjalanan HHT ini mengarah ke arah sell. Dan secara besarnya, port yang besar tu yang saya tandakan B warna merah tu warna merah itu adalah bermula daripada 27 Mac sehingga 10 April. Lama port yang besar ni. Biasalah market masuk pertengahan fasa pertengahan tahun. Beginilah. Kalau rakan-rakan perhatikan tahun lepas, tahun sebelum, ini ialah pola market pertengahan tahun. Dia lebih banyak membentuk pot skala besar. Tapi yang penting kita nampak dia melakukan perjalanan. Begitu. Dan inilah chart pattern bentuk-bentuk market HSJ awal, HSJ penyambung, HSJ akhir ni kita perlu hadamkan betul-betul. Rakan-rakan, ada dengar tak saya jelaskan tentang trade kefahaman sebentar tadi? Saya amat kurang menyentuh trade kefahaman. Hanya sikit-sikit saja 3 candle berlawanan. Ada sikit-sikit saja TKU. Nampak tak? Yang lain-lain tu banyak kepada enjin. Kerana apa? Bila kita faham enjin, tempat-tempat trade kefahaman itu mudah je saja kita terus follow enjin yang berlaku. Begitu. Nampak kan gitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya fikir kita ni telah pun menghampiri penghujung ulasan market di hari-hari yang lalu. Jadi sebagai kesimpulannya rakan-rakan, suka saya jelaskan banyak nak kata banyak pun tak juga ada beberapa perkara yang boleh kita guna pakai sebagai metod pilihan kita sewaktu kita trade ini saya telah jelaskan kepada rakan-rakan pada perjumpaan di Kuala Lumpur pada hari Khamis yang lalu pada hari Khamis malam Jumaat yang lalu. Saya ada jelaskan. Sama ada yang pertama kita menggunakan metod trading kita mengikut perjalanan HHT ataupun teori HH1 itu berdasarkan daripada setiap enjin terus. Apabila berlaku sahaja enjin terus, kita jelas bahawa HHT sedang melakukan perjalanan. Selain daripada itu, metod yang kedua pula, kita menggunakan hash zone A. Saya telah pun beritahu pada rakan-rakan sebelum ini,
hash zone A ini asalnya sebelum ini kita kabur. Kita kabur dengan trik kefahaman zone A. Kerana trik kefahaman zone A tidak melibatkan arah hash1. Tetapi apabila adik Din menjelaskan tentang hash zone A, dan baru-baru ini di Kuala Lumpur adik Din ada menyatakan beliau menggantikan trik kefahaman zone A kepada hash zone A. Jadi trik kefahaman zone A kita sudah tidak pakai sekarang ini. Lebih kepada dimansuhkanlah trik kefahaman zone A. Dengan hash zone A ni adalah lebih meluas, lebih senang kita membuat profit. Sama ada kita melihat hash zone A dalam perjalanan ataupun kita melihat hash zone A hanya pada satu-satu ketika, kita tetap akan profit. Begitu. Yang penting kita fahamlah. Tapi untuk kita mudah profit dalam semua keadaan, jadikan hash zone A ini kepada perjalanan lah. Contohnya hash zone A yang macam saya cerita tadi lah. Market dari 1 April, 2 April menunjukkan sokong menyokong. Kemudian yang lain pula 3 April sepatutnya hash zone A itu menghala ke arah sell, tapi dia disokong untuk perjalanan buy. Jadi bila kita gunakan penakulan, kita tetap tahu. Kita tetap tahu bahawa ianya ialah hash zone A yang, senang kata hash zone A yang batal lah. Hash zone A yang batal sebenarnya juga kuat. Begitu. Kan gitu. Yang penting kita tahu membezakan yang mana hash zone A, yang mana zone A biasa. Zone A biasa tidak kuat untuk mengikut perjalanan market. Tetapi hash zone A adalah kuat untuk kita mengikut perjalanan market, sama ada ianya hash zone A batal ataupun hash zone A valid. Nampak ya keadaan itu. Inilah seronok apabila kita lebih tahu. Dan rakan-rakan, metod yang ketiga ialah metod gabungan. Gabungan yang boleh kita guna pakai ialah gabungan perjalanan HT yang kita gabungkan dengan perjalanan H zone A. Mana-mana pun dia sama je, dia saling sokong menyokong. Tadi kita guna HT saja. Yang kedua kita guna H zone A saja. Yang ketiga kita gabungkan H zone A dan HT. Dan yang keempat kita gabungkan lagi perjalanan port di dalam perjalanan HH1 digabungkan lagi dengan HHT, digabungkan lagi dengan perjalanan HH zone A. Kan gitu. Jadi kita perlu banyak merungkaikan. Kita perlu banyak berfikiran waras dalam kita punya penelitian dan pengkajian kita lah. Begitu. Yang penting guide yang ditunjukkan ataupun tunjuk cara, adik Din tunjuk cara dalam penelitian kita, dalam melukis kita itu, datangkan untuk kita mudah menampakkan perjalanan. Kan gitu. Jadi rakan-rakan, akhir sekali saya pastekan lukisan, last kali lukisan orang yang paling power lah. Saya follow dia. Saya follow dia. Saya follow Akak Noi lah. Akak Noi dah lukiskan, jadi saya ambil lah yang lukisan Akak Noi lah. Bagus Akak Noi ni. Saya ambil lah lukisan Akak Noi dengan minta izin ya Akak Noi. Begitulah perjalanan port di dalam perjalanan HH1. Saya telah pun hantar screenshot tu ya.
Yang mana ada port A, port B, port C. Nampak Kemudian ada port A, port B. Kemudian ada port A, port B yang besar tu, yang hujung sekali tu. Sepatutnya begitulah keadaan. Jadi kita nampak dia melakukan perjalanan. Begitu. Port yang sekejap exit buy, sekejap exit sell, dengannya HHT repair dan perjalanan itu menunjukkan ia bukannya perjalanan HH1. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati lagi, kasihi sekalian, kita rehatlah dahulu di sini. Kita rehat, kita lurus-luruskan tangan. Okey, lurus-luruskan urat-urat. Mudah-mudahan dengan ulasan demi ulasan yang kita buat kepada, dan insya-Allah di masa hadapan adik Din dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam penggunaan metod-metod yang lebih bagus lagi. Insya-Allah kita doakanlah dan lebih mudah lagi. Begitu. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam go to impossible. Jumpa lagi. See you next time. Bye bye.